Apakah tanggungjawab seorang suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dengan Ustazah Suzilawati dalam subjek pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan belajar tajuk kemahiran keibubapaan bahagian Fiqh Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran yang kita ingin capai di akhir pembelajaran tajuk ini. 4.26.8 menerangkan kemahiran keibubapaan. 1 Roman, mengetahui tanggungjawab suami. Yang kedua, tanggungjawab isteri. Dan yang ketiga, tanggungjawab bersama dari segi akidah, ibadah dan akhlak. Seterusnya kita akan lihat apakah tanggungjawab seorang suami. Yang pertama, tanggungjawab suami adalah menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan anak-anak mengikut kemampuan suami. Jadi menjadi tanggungjawab seorang suami untuk menyediakan keperluan asas untuk isteri dan anak-anak mengikut kemampuan suami. Apakah keperluan asas? Contohnya keperluan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan ubat-ubatan. Seterusnya, tanggungjawab suami yang kedua adalah memberi kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan isteri. Jadi tanggungjawab suami yang kedua memberi kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin, bagi memenuhi keperluan isteri. Yang ketiga, tanggungjawab suami adalah memberi layanan yang baik kepada isteri seperti tutur kata yang baik dan perlakuan yang sopan. Jadi seorang suami kena tahulah tanggungjawab dia kena beri layanan yang baik kepada isteri. Contohnya apa? Bercakap dengan tutur kata yang baik, yang lemah lembut, dan perlakuan yang sopan. Contohnya perlakuan yang sopan apa? Memberi perhatian apabila isteri mengadu masalah, Yang keempat, tanggungjawab suami adalah memberi ilmu pengetahuan dan didikan agama secukupnya kepada isteri dan anak. Ini suami kena tahu tanggungjawab dia besar, iaitu kena beri didikan agama yang secukupnya kepada isteri dan anak. Sekiranya suami tidak mampu, maka si suami bolehlah memilih untuk menghantar isteri ataupun anak kepada guru yang arif dalam bidang agama. Kemudian yang kelima, tanggungjawab suami adalah menyelesaikan mahar yang belum diselesaikan. Contohnya ada mahar yang belum selesai ketika akad nikah, maka suami perlu menyelesaikan mahar yang belum dijelaskan, belum disempurnakan. Sekarang kita akan lihat apa pula tanggungjawab seorang isteri. Seorang isteri kena tahulah, kena faham apa tanggungjawab dia apabila dia menjadi seorang isteri. Yang pertama, tanggungjawab isteri adalah mentaati perintah suami. Mentaati perintah suami selagi mana perintah suami tadi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jadi seorang isteri kena ikut apa yang suami suruh, apa yang suami perintahkan selagi mana perintah suami tadi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya apa? Contoh suami suruh menutup aurat, maka seorang isteri wajib ikut perintah suami. Yang kedua, tanggungjawab isteri adalah menjaga kehormatan diri dengan berpakaian menutup aurat, memelihara pandangan dan menjaga batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Ini tanggungjawab isteri, besar juga tanggungjawab ni. Isteri kena menjaga kehormatan diri dengan berpakaian menutup aurat dengan sempurna. Kemudian memelihara pandangan dan kena jaga batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Maksudnya seorang isteri tak boleh terlampau sosial ataupun terlampau bebas berkawan dengan lelaki lain. Kerana apa? Dia ada tanggungjawab dia kepada suami dia. Yang ketiga, tanggungjawab
seorang isteri adalah menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Okey. Jadi seorang isteri kena pandailah mengurus harta suami. Tak boleh membazir harta suami kepada perkara-perkara yang tidak penting. Okey. Yang keempat, apa tanggungjawab isteri? Melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Okey. Itu tanggungjawab isteri. Kena buat apa saja perkara yang boleh menyenangkan hati suami. Okey. Yang kelima, tanggungjawab isteri mesti mendapat keizinan suami sebelum keluar daripada rumah. Jadi seorang isteri tak bolehlah terlampau bebas keluar masuk rumah tanpa izin suami. Apa pekerjaan yang isteri nak buat, kena bagi tahu suami. Seterusnya kita akan lihat apakah tanggungjawab suami isteri dari segi akidah, ibadah dan akhlak. Iaitu tanggungjawab suami isteri bersama dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Kita akan tengok dulu apa tanggungjawab suami isteri dari segi akidah. Akidah ni apa? Akidah ni kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tanggungjawab suami dan isteri perlu menerapkan didikan akidah Islam yang betul kepada anak-anak sejak daripada kecil lagi. Jadi suami dan isteri berperanan kena didik anak dengan akidah Islam yang betul sejak anak daripada kecil lagi. Contohnya memperkenalkan anak dengan siapa Tuhan, siapa Allah, siapa yang menjadikan alam, supaya anak-anak ni tahu hanya Allah saja yang wajib disembah. Yang kedua, tanggungjawab suami isteri adalah membentuk akidah, membentuk keyakinan keluarga berdasarkan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Iaitu akidah yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, tanggungjawab dari aspek akidah adalah memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada anggota keluarga. Memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada ahli keluarga. Seterusnya, tanggungjawab bersama adalah memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat. Sekiranya suami isteri ni nampak ada perubahan ataupun perbuatan yang pelik pada diri anak-anak, jadi suami isteri ni perlu ambil tindakan. Perlu pastikan ahli keluarga ni tidak ikut fahaman ajaran sesat dan sebagainya. Seterusnya kita akan beralih kepada tanggungjawab suami isteri dari segi ibadah pula. Dari segi ibadah. Yang pertama, mendidik keluarga. Mendidik keluarga dengan memberi pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang betul. Suami dengan isteri kena sama-sama mendidik anak-anak tentang ibadah yang betul. Contohnya, kena pastikan anak-anak melakukan solat dengan betul, mengambil wuduk dengan betul. Suami perlu tegur isteri sekiranya isteri salah, begitu juga dengan isteri. Boleh membetulkan kesilapan suami dengan cara yang betul, dengan cara yang berhikmah. Seterusnya, yang kedua adalah memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Kena pastikan setiap anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Contohnya, tanggungjawab apa? Mendirikan solat 5 waktu. Pastikan anak-anak cukup sembahyang 5 waktu. Jadi ini adalah tanggungjawab suami isteri. Seterusnya, yang ketiga, mempraktikkan cara hidup bersyariat. Cara hidup mengikut undang-undang Islam dalam keluarga, seperti solat berjemaah dan membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab keluarga yang melakukan solat berjemaah akan merasai satu kehidupan yang bahagia. Dan apabila ahli keluarga membaca Al-Quran, keluarga tersebut boleh mencapai rasa ketenangan dalam kehidupan. Seterusnya, tanggungjawab yang keempat adalah memelihara anggota keluarga daripada amalan yang menyeleweng. Amalan menyeleweng ni maksudnya contohnya melakukan syirik kepada Allah, ataupun melakukan perbuatan sihir. Jadi anggota keluarga ni kena pelihara lah. Ibu bapa, suami isteri kena pelihara anggota keluarga daripada melakukan perkara yang menyeleweng daripada agama Islam.
Okey, seterusnya kita akan beralih kepada tanggungjawab suami isteri dari segi akhlak pula. Okey, apa dia tanggungjawab suami isteri? Yang pertama, suami dan isteri perlu menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh dalam keluarga. Jadi, ibu ayah ni menjadi role model kepada anak-anak, contoh kepada anak-anak. Contohnya seorang ayah beri contoh selalu bangun awal pada waktu pagi, banyak melakukan solat sunat, okey, ajak anak-anak bangun untuk solat sunat, okey. Kemudian ajak anak-anak untuk banyak mengaji. Ibu pula tunjuk contoh yang baik, iaitu keluar rumah dengan menutup aurat, okey, ajak anak-anak menutup aurat. Itu dari segi akhlak, okey. Suami isteri menjadi contoh kepada anak-anak. Yang kedua, menyemai sikap berkasih sayang sesama anggota keluarga dengan mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, sifat kasih sayang ni kena semai. Contohnya kita meraihkan hari ulang tahun, kelahiran bersama-sama. Okey, mendoakan ahli keluarga apabila ada anak-anak atau ahli keluarga nak mengambil peperiksaan, kan. Kita sama-sama cuba semai sifat berkasih sayang dalam anggota keluarga. Tujuannya apa? Untuk mengeratkan silaturahim. Okey, seterusnya, bekerjasama melakukan urusan rumah tangga agar kebahagiaan dirasai oleh setiap anggota keluarga. Bekerjasama dalam urusan rumah tangga. Okey, contohnya bagi tugasan, anak lelaki kena buat apa, anak perempuan kena buat apa, sama-sama gotong royong bersihkan rumah, kan. Jadi kerjasama ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan kebahagiaan akan dapat dirasai oleh anggota keluarga. Okey, seterusnya, menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Ini sangat penting. Ahli keluarga, kita lah kena tegur ahli keluarga kita bila ahli keluarga kita melakukan kemungkaran, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ahli keluarga sendiri yang tak tegur, siapa lagi yang akan tegur, kan? Jadi bila ada ahli keluarga kita yang melakukan kemungkaran, cepat-cepat tegur, cepat-cepat betulkan. Okey, seterusnya kita sudah sampai kepada pengakhirannya. Okey, jadi ustazah sangat berharap pelajaran hari ini, iaitu kemahiran keibubapaan ini dapat dihayati oleh semua penonton. Okey, dan ustazah nasihatkan kepada semua, kepada semua penonton, kita semua ada tanggungjawab masing-masing. Suatu hari nanti para pelajar mungkin akan memegang tanggungjawab sebagai suami, mungkin akan memegang tanggungjawab sebagai seorang isteri. Maka laksanakanlah tanggungjawab ini dengan amanah, dengan jujur, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kehidupan berumah tangga nanti akan mencapai kebahagiaan. Okey, jadi setakat itu saja pelajaran kita, pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share tajuk ini kepada rakan-rakan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.